already understand lah macam mana nak buat kan. So cuma kat sini kalau anda tengok kita ada calculator. Ini calculator kegemaran ramai lah, ABCD ni. Ingat lagi kan? Namun calculator ini kalau tuan-tuan puan tengok, ianya diambil daripada mana? Google Sheet Google Sheet ni kita boleh tampal di sini. Jadi saya boleh jemput lah tuan-tuan puan untuk buat benda yang sama ni. Cara dia adalah dengan menekan butang embed ni tadi dan kamu masukkan saja URL Google Sheet yang berkenaan. Okay. So dia akan adalah seperti saya tunjuk. Namun begitu yang lebih penting sebenarnya yang bawah ni, iaitu case status dan juga status kita tak payah ubah. Record count ni betul. Yang penting, betul tak? Jadi persoalan dia macam mana kita nak buat case status ni? Okey, kalau tuan-tuan puan tengok, case status saya ni adalah dibuat berdasarkan satu algoritma menukarkan nombor kepada huruf dan huruf kepada nombor. As simple as that lah. Ini contoh So saya akan cuba sharekan kepada saudara-saudari sekalian contoh yang berkenaan ini di dalam GitHub. So nanti anda boleh ambil lah contoh macam yang saya tunjuk ni. Case air putih is equal to 1, then apa benda pula it. Then case definition ni. Salah ni. Ini sepatutnya not it. Ni not it. Not it Not it. So ini contoh macam mana kita nak tukar daripada huruf kepada nombor. Kalau anda boleh faham, tak ada masalah lah. Proceed. Tapi walaupun bagaimanapun saya tunjukkan juga di dalam GitHub supaya anda dapat cuba buatlah perkara ini. Cuba buat. Contoh yang saya bagi ni. Anda boleh buat untuk semua lah basically Anda boleh buat untuk semua. Add 3. So I'm going to use this one. Ni SBS Google Sheet. Some of this nanti kalau saya tak sure tuan-tuan puan kena remind Ini apa benda punya file, ni apa benda punya file. Ada banyak sangat file. Saya pun dah tak ingat. So this is the example of case case local studio .gs This is also a Google Script punya command. So you boleh ambil air putih ni sebagai contoh. Case local studio.gs ni you all boleh copy this and then you can paste it inside here. It's either you want to do some case status with regard to the air putih or what not, up to you Kat sini saya sepatutnya buat case study air putih. So that is the most correct one lah. And then you are going to use this function case, okay, and then spacebar, tab, when air putih is equal to 1, then it and then when air putih 1 is equal to 0, then not it. And then you akan letak butang N. Itu dia punya cara lah nak buat command yang berkenaan. Lepas tu tuan-tuan akan tekan butang save dan done. Okay, cuba buat sekejap. Boleh? Macam mana? Edit 3. Pergi dekat edit 3. Kena refresh dulu. Okay. So contoh contoh saya buat case status. Case status air putih 2. Contoh So dia punya algoritma adalah case spacebar. Allah masya-Allah. Case. Okay, after that you tekan butang enter. Sekejap enter. Oh, dia akan detect ni Case. What I can't Dia akan pilih juga yang bawah ni Okay. Case. Lepas tu letak dekat sebelah bawah. Tab. Oh, dia akan auto lah. Dia akan auto ambil. So kalau dia auto ambil, saya punya cadangan awak ambil je lah yang saya punya ni. Copy paste. Sebab dia ada glitch dekat saya punya cara nak buat benda lah ni. Dia terikut. So now saya akan change lah. Air putih 2 Air putih 2. Awak buatlah air putih 1. So saya ada air putih 2. Ni contoh nak tukarkan daripada word kepada daripada number kepada word Air putih 2. Okay. Dah Dah sudah, anda boleh tekan butang save and then anda boleh tekan butang done. Lepas tu kita akan buat satu contoh lah cross tabulation table. Okay, dah siap dah? Okay, kalau dah siap, kita akan buat satu cross tabulation table. Anda dikenaki untuk pergi kepada add a chart followed by a table here and then anda boleh draw lah a very basic table. Dan dalam table ni akan ada 2 dimension utama iaitu case dan juga anda punya status So kita mulakan dengan status. So status dan followed by the another one which is the case
status case air putih 2 contoh. Okey. Kemudian tuan-tuan dan puan boleh letakkan record count. So inilah contoh dia. So dia akan jadi seperti yang anda lihat pada layar, iaitu kita ada status dan kita ada case status air putih 2. Dapat tak seperti table ni? Inilah table cross tabulate kan? 2x2 yang tadi tuan-tuan dan puan kita tanya macam mana nak buat benda ni, as simple as this. So kita ada status sick or not sick, eat or not eat. Okay? So dia menepati cita rasa yang kita mahukan, iaitu kita mahukan sick and eat. Contoh kan, sick and eat adalah berapa? 60, 65. Okay, contoh yang lain kita ada sick and not eat adalah 104. Kemudian kita ada not eat and not eat but sick, sick but not eat, not saya terbalik ni. Sick 65, eat, sick dan juga eat adalah 65, sick dan juga not eat adalah 104 di bawah ni sebenarnya. Okay, next adalah not sick dan juga eat. Not sick dan juga eat adalah 79. And then followed by another one is not eat, not sick, 21. So saya dapat teruslah. Nilai saya adalah 41. Betul tak? Okay, dapat? Ini saya punya OR. Data mana? Ni data yang asal. Data yang asal. Tak, saya nak tunjukkan je contoh macam mana nak tukarkan nombor kepada huruf tadi. Kalau you perasan, saya hanya ambilkan status dengan case status. Macam mana? Macam mana? Okey, air putih 1. Ya betul, betul. Yang saya punya ni adalah air putih 2. Nanti ada beza sikit lah dekat kamu punya. Sepatutnya air putih 1 kan. Sekejap saya kembali kepada jalan yang benar balik. Saya dah dapat macam mana nak masukkan mana? Copy paste. Yang Excel. Okey, untuk Excel contoh ini adalah contoh Excel saya yang asal yang daripada Encik Bat. Yang ini adalah yang saya buat sendiri tadi. Namanya data analysis. So semudah tuan-tuan dan puan klik butang share ni, tapi saya jadikan dia edit lah, editor. Supaya saya boleh edit. Okey, kemudian jangan lupa untuk anda tekan butang copy. So kat sini contoh saya boleh copy link. Okey, so now I'm going to embed it. Okey, ni contoh kan, saya boleh delete dulu. Okey, ni saya delete. Sekejap dia ambil masa sikit nak delete. Macam mana? Yang mana yang nak di copy? Copy data analysis. Oh, copy GitHub ni? Copy link dia. Boleh. Sekejap. Saya ingatkan awak nak suruh saya copykan balik satu-satu formula tu, saya dah tak ingat dah. GitHub dia akan berada di sini. Okey. Ni dashboard dan SPSS. Lagi satu adalah apa ni tadi? Data KRM, data analysis. Okey, yang ini kita akan gunakan satu link link with this link. Commit changes and commit changes. Alright, so anda boleh refresh dulu untuk tengok. Dia akan ada dekat sini tapi yang ini tak update lah sebab OR ni saya letak belah bawah je. Nanti RR anda kena buat lah 1 over dia berapa tu. Lepas tu OR CI lower, CI apa, ni boleh copy yang lama lah. Yang lama punya kita punya kelas So sebenarnya dah selesai kita punya episod untuk memasukkan ianya ke dalam kita punya dashboard So as long as you know that everything inside here is actually operatable within the Google punya environment, so by right you dah boleh nampak lah the beauty of using the Google Data Sheet Google Data Studio ataupun Local Studio sekarang ni So kita akan continue lagi kepada benda-benda yang lain lebih technical seperti graph dan juga blended blended ni kalau boleh saya nak ceritakan kemudian, tapi oleh kerana kita dah dapat idea macam mana nak buat ni, kita teruskan je lah dengan buat embed Okey, cara dia tadi selepas saya dah copy link yang berkenaan. Okey, ini kan share. So you can just click the copy link here sebab saya dah jadikan semua editor. Kemudian anda boleh pergi kepada dashboard masing-masing. So dekat sini kita akan ada yang dipanggil URL embed. You can copy the URL embed here ataupun klik URL embed. Letaklah position kat mana-mana yang anda sukakan. Kemudian dia akan available as a box. Kemudian anda masukkan URL di situ. Dan apabila anda masuk URL, automatically dia akan load lah. Dia akan load according to what is suitable
for this one. The current window is too small to properly display this sheet and so on and so forth. So dia just bagi tahulah indication kepada tuan-tuan dan puan-puan. So ini contoh dia. Okay, boleh nampak? Senang kan? So make sure you ada dua utama lah. Yang pertama you punya data analysis calculator tu. Yang kedua adalah you ada you punya case status. Okay, yang ini still tak menjawab persoalan kita yang asal, iaitu macam mana nak keluarkan dia. You all punya dah keluar kan? Lagging tu sebab internet lah. Internet anda kalau memang tak berapa laju, minta maaf lah. Memang dia agak mencabar keimanan jugalah. Okay, saya buat balik semula ya. I'm going to create back a new page here. So I'm just going to put it here as analytic. So the analytical analysis for this one is actually on the page number 2. And then this page number 2 are going to be inserted the following. Iaitu saya akan masukkan Google Sheet saya. Google Sheet saya ini telah saya copy. Dan saya akan pergi kepada URL embed. So URL embed ni saya akan tarik. Bagi besar sikit yang sesuai lah untuk mata kita pandang, dan dia akan available as a box, but it is not being indicated by any link, and then anda masukkan link lah dekat situ, dekat external link. Oh, ini memang lambat. Okay, so you all boleh masukkan. Dah siap, tekan butang and enter. Bila tekan enter dia akan load lah. Dia akan load. Okay, siap kan? So, yang lagi satu tadi, yang saya dah buang page yang berkenaan, saya buat balik, iaitu table. Di mana table ini adalah table biasa lah, cross tabulation table. Cross tabulation table ni beza dia dengan yang tadi, tak ada banyak beza pun. Cuma kita jadikan 0 dan 1 tu bermakna, itu saja. So, I'm going to change the gender here as status. Okay, it depends lah on your priority. You nak letak status dulu ke? Okay, macam ni saya letak status. And then followed by another dimension, which is the case. Case air putih 1. Okay, kalau panjang sangat, saya mungkin boleh rename lah. Air, saya buat air putih lah. Air putih 1. Enter. Okay, followed by another one. Add dimension lagi. Case, iaitu air putih 2. So, I'm going to rename the variable as air putih 2. As simple as that. So, kalau anda tengok, maka kita akan ada all the details here. Okay. Sick, not sick. Dan dia ada sampai 8 lah. Dia jadi pelik kan? Kenapa dia jadi pelik sampai 8? Sampai 7. Sepatutnya ada 2 je. This is because dia baca it as a text. Dia read it as a text lah. Especially on the sick and not sick here, dia jadi confused kan? So untuk mengelakkan confuse ni, ada bagusnya anda hanya fokus kepada satu-satu lah, satu-satu table. Seperti yang saya tunjuk ni lah. Okay, sebenarnya boleh buat lagi dengan filter. Kalau ada banyak variable, banyaklah kita buat. Ya, betul. Banyaklah. Tapi kalau nak lebih mudah, anda boleh gunakan filter. Anda copy je yang ini, tapi anda filter. Macam sekarang ni kan, saya letakkan air putih ni sebagai satu function di dalam case air putih, betul? Cuba anda bayangkan kalau saya letakkan benda yang sama ini ke dalam filter. So, dia akan jadi juga action yang sama. Yang lebih penting sebenarnya yang nak ditunjukkan sini adalah the function sebenarnya. The function. Ni, the function ni. The function ni yang lebih penting dan utama berbanding dengan apa juga kreativiti yang you all nak buat. Sebab benda ni dia tak boleh habis semua benda lah. Ada benda yang you all kena explore by yourself. Okay, contoh lain macam kalau saya buat satu filter katakan saya buat filter saya buat filter yang berkaitan dengan it status So saya boleh include ni. Okay, saya boleh include. Anda boleh nampak tak kat sini dia tulis n. Maksudnya anda boleh buat satu filter yang mana boleh terpakai untuk semua penyakit. Faham tak Maksudnya boleh cari n apa, include apa. Contohnya anda nak buat untuk it lah. So anda akan ambil apa? Yang pertama tadi air putih. So air putih 1, air putih 2, air putih 3. So anda akan select the condition is equal to what? Yang seperti yang saya nyatakan lah, 1 ke, 2 ke, 0 ke. Okay. So benda ni boleh duplicatable. Faham tak? Duplicatable ayat apa pula tu pakai? Boleh diduplikasikan. So maknanya dengan menekan butang filter it, maknanya kita hanya ambil seek yang it. Faham So semua yang seek it tu akan boleh anda sesuaikan. Okey, ini salah satulah cara. Selain daripada cara yang utama tadi juga menggunakan scorecard. Cuma scorecard ni bahaya pula. Dia punya challenges dia seperti anda lihat, okay, scorecard contoh scorecard. Masalah scorecard ni adalah dia dah ada matrices dia dekat sini. Kita kena pastikan matrix count kita ni adalah record count. So record count kita date range based on that.
And then kita boleh masukkan filter lah juga. So filter kita boleh masukkan yang tadi tu seperti eat. So dia akan masuk. Makan, tak makan. Tapi yang lebih penting jadual yang ini ya. Sick, eat, not sick, eat, not sick, not eat. Okay, yang ini anda boleh copy dan anda boleh tampal. So they are going to be duplicate. So anda ada banyak makanan sekalipun sebenarnya anda perlu ubah saja yang berkenaan. Cuma banyaklah kena buat air putih ni. Okay. Ada satu yang menarik saya juga ingin share, iaitu kita panggil sebagai add a control ni. Kita ada yang dipanggil sebagai data control. Nampak tak data control? Data control ni, cuba anda klik. Data control ni adalah salah satu daripada contoh yang mana anda boleh menggunakan data yang ada dekat dalam anda punya repository. So orang boleh pilih data apa yang dia nak. Faham tak? Contoh ni data PKD-A, PKD-B, PKD-C. So we will have a lot of data that are very useful for us to be connected lah. Ini contoh data yang berkenaan data selain daripada kontrol-kontrol lain. Okey, yang kontrol yang saya tak cerita lagi untuk you all tahu adalah date range. Ini semua tahu kan tadi? Date range. Date range ni tujuan dia untuk apa? Yang ini sebenarnya adalah untuk historical investigation lah. For example, dalam data ni kita ada pada Januari 14. So we are going to specify only that particular date. So kita boleh nampak lah. When we apply the change, then it's going to be correspond during that day only. Untuk hari ini sahaja ya. Jadi anda boleh sesuaikanlah mengikut kesesuaian faktor risiko yang dikaji. Kemudian pada add control juga kita ada yang dipanggil sebagai ni slider. Slider ni tadi kalau anda ingat apa yang kita buat pagi-pagi tadi, kita panggil sebagai data, betul tak? Ni. Apa ni tadi? New date. Okay, new date dan new date ni dia akan jadi error tau. Sebab apa? Dia bukan control field yang sebenar, tetapi control field ni boleh dijadikan pada dimensi date range dia. Ni, new date ni. So anda boleh menjadikan new date ni untuk control anything. Contohlah saya nak pergi kepada abdominal pain. So saya boleh pilih antara dua date yang berkenaan lah. Okey, tak sesuai sangat sebenarnya ni. Sekejap ni sebenarnya nak gantikan date range. Kalau saya boleh bantu tuan-tuan dan puan, sebenarnya kita nak gantikan date range ni dengan new date. Okey, sorry. Kita buang yang atas tu, new dimension. Kita buang. Kita hanya letak new date je. Okey. Oh, dia jadi error Sebab dia bukan date ni. Dia akan jadi filter. New date. Okay, this one. Kenapa saya pergi tengok kat atas tu Okay, let me just put any control field. Okay, ni contoh. Kita ada ni contohlah penggunaan slider. Slider ni dia boleh slide daripada 0 ke 1. Tapi data kita diarrhea ni memang kita letak 0 atas 1 kan. Ini contoh slider. So kalau anda okey, saya tahu. New date ni hanyalah sebagai new date. Yang kita sepatutnya letak bukannya new date. Apa ni tadi? Letak new date. Tapi kat bawah ni letak apa? Yang saya tunjukkan tadi. Namanya month Apa tadi? New day. Betul. New day ni sebagai contoh, dia akan ambil data yang berkenaan dengan hari yang berkenaan sahaja. Macam ni memang tak adalah sebab kita letak 14 kan. So kalau you default it, anda jadikan dia default, anda reset lah. Reset tak ada So I'm going to reset. Okay, nampak? Kita ada dua day kan, 14 dengan 15. So kalau ada banyak lagi case, kita boleh play with lah. Macam ni 14 ataupun anda klik dekat sini 15. Maknanya kalau anda gunakan slider pun you boleh tahu berapa case untuk 15 hari bulan, berapa case untuk 14 hari bulan. Nampak Itu fungsi slider. Saya buat pembetulan letakkan new date dekat atas dan control field dia adalah new day, bukannya yang saya buat tadi, new day. Sama juga kalau anda ada case by bulan, by minggu benda ni sangat penting lah apabila anda berada di PKD dan JKN sewaktu anda practical for epidemiological surveillance. Anda akan banyak data-data surveillance yang mana data-data surveillance ini perlu disintesiskan mengikut hari dan masa dan waktu. Dan setiap hari dan masa dan waktu itu ada dia punya aktiviti-aktiviti ataupun isu-isu yang melanda di kawasan yang berkenaan sebagai trigger ataupun precursor berlakunya masalah kesihatan yang dinilai lah. Okey. So ada lagi contoh yang lain sama juga kalau anda nak gunakan untuk month. Ni kepada pengguna measles. Siapa yang buat measles tadi?
Fadli so kat sini sama juga new date, kat sini saya tukarkan kepada new month. Itu saja. New month. So new month ni memang kelakar lah sebab dia ada satu month je kan. Satu bulan je lah yang ada. Tapi kalau dia ada 10 bulan, so setiap kali anda filter the data, so you can see that it is corresponding to overall analysis. Itu fungsi slider. Slider ni saya sebelum ni tak berapa gemar pakai ataupun saya tak berapa faham fungsi dia. Tetapi selepas saya mengalami beberapa masalah dalam membuat IoT punya data, so we find out that this is quite useful lah, especially if you want to have the kita panggil macam forensic analysis lah. Kita nak tengok each day, each time, whatever the data is already being recorded, kita boleh nampak dekat slider. Kita boleh control lah. Kalau anda boleh bayangkan macam jam kan, jam kita akan dapat 24 jam katakan. So kita boleh buat pukul 8 sampai pukul 17. Maksudnya 8 pagi sampai pukul 17, case apa yang banyak? Faham tak? So you can filter the case by case. So kalau nak menyahut cabaran ini, saya jemputlah tuan-tuan puan menyahut cabaran daripada kawan kita punya data. Kawan kita punya data siapa? Bukan Rezwan. Siapa ni? Fadli ada hantar ke data? Mana Fadli. Oh ni Fadli. Okey ni contoh kan, dummy data Mizal. Nama je dummy kan. Tanta bukan dummy. Contoh kan. Okey ni alamak ternampak pula. Okey. So ini contoh data yang berkenaan. Okey. So data ni saya cuba download sekarang. Anda nak cuba ke? Buat sama-sama slider ni, nak tengok tak apa efek dia? Cuba tengok. Boleh je. Cuba tengok okey. So cara dia saya akan masukkan sekarang data yang berkenaan, file upload. Nanti anda akan buat tau yang ni dalam anda punya exam. Exam memang akan keluar lah yang macam saya tunjuk ni. Dan juga selain daripada diberi soalan-soalan trigger lah, kita akan bagi set data set and then you are going to analyze accordingly. Data based on the lat long. Okay, yang ini sepatutnya dalam kelas apa yang dipanggil sebagai kelas geospatial. Tapi sementara ni kita terus buat lah. Kita panggil sebagai add-on. Anda boleh tekan butang extension, add-on, get add-on. Add-on yang kita akan pakai untuk yang pertama ni, ni sebenarnya jarang saya mulakan pada kelas dashboard ni. Tapi dah alang-alang ni kita terus buat lah. Nama dia adalah Geocode. Geocode by Awesome Table. So Geocode by Awesome Table ni anda boleh install. Okay, selepas anda install maka dia telah available lah untuk anda aktivasikan. Selepas itu apa-apa alamat yang ada dekat dalam tuan-tuan dan puan punya Google Sheet dia boleh convert kepada latitude dan juga longitude. Okay, walaupun data yang kawan kita tadi agak ajaib dengan menggunakan hanya alamat maka boleh buat heat map, maka inilah keajaiban yang tidak ajaib sangatlah banding dengan beliau punya persembahan tadi. Yang tadi sangat. Yes. Bila saya dah install Geocode, apa yang akan berlaku? Sebenarnya dekat sini dia akan ada Geocode by Awesome Table. You can go for the start geocoding. Kemudian you are going to select which column that you are correspond to the address, and then they will find out the address and then try to make the latitude and longitude. Cuma kelemahan dia less than 1000 per day syarat dia. Sebab ini free. Kalau nak kena bayar lah. Less than 1000 okey lah kan. Hari-hari pun dekat JKN bukan kes ribu-ribu pun. Zaman COVID dulu je lah kan. So automatically nampak dia akan bagi lat long. So nanti lat long ni kita akan buat lah untuk geospatial. Tapi ada yang pelik-pelik ni kita kena tengok macam ni kan. Lorong kempas kanan perepat kapar. Ni mungkin dia detect dekat Indonesia. Itu memang confirm tu. Itu memang tah mana lah tu. Tak tahu. Walaupun dia tulis itu Kelang, tapi kat sini dia tak dapat detect lah. Sebab dia menggunakan OpenStreetMap dan juga any open sources punya information untuk translate dia punya lat long. Ini sangat penting kepada anda yang tidak mempunyai lat long at the time being. For the time being you tak ada lat long, yang you ada adalah full address dekat dalam you punya sistem, so you can leverage that. Okay, selesai nampak? Dummy data Mizal So ya betul. Sekarang ni kita boleh pakai juga GPS tu untuk yang pakai AppSheet lah, lebih tepat. So GPS tak payah belilah. GPS equipment just for GPS mungkin bukanlah kita tak payah beli tapi tak banyak lah. Sebab function yang lebih penting adalah location dia tu, pinpoint dia. Alright, so saya dah ada dummy data dan saya telah ada latitude dan longitude, betul? So anda boleh dapatkan lah. Saya tahu anda semua memang seorang yang bijak. Anda memang akan buat perkara berikut, iaitu anda copy link je, betul tak?
Kan? Sekejap lagi kalau saya kata, okey ambil data tadi, mesti anda akan copy link je. Betul tak? Tapi macam biasa, sebelum kita pergi lebih jauh, pastikan data onset sahabat kita ni adalah mengikut data format yang berkenaan. So, kita boleh pergi pada format, number, and then I'm going to click the date. So, kita kena make sure computer understand the date. Okay? Ingat, training yang sekarang ni hanya nak tunjukkan data measles mengikut perbezaan tarikh dan masa. Dan kita akan buat graf tu sekarang ya. Okay, cuba buat dulu. Nanti data is actually data underscore measles. So, you can copy the link from the GitHub. Okay, this is the example of latitude and longitude of the data. So, the longitude and latitude data are already being generated using the geocode as I already explained to you. Extension, add-on, get add-on. So, the name is geocode by Awesome Table. Start geocoding. And then you geocode based on the address. And then we have the latitude and longitude. And due to the fact that this is the quite interesting data, we are going to remove it lah. Yang nombor 4 ni, kita boleh remove lah. Tapi saya tak removekan dulu lah supaya tuan-tuan puan belajar nanti macam mana nak asingkan dia dalam filter. Baik, so the new date is also being organised in such a way like this. So kita dah ada date dan kita dah ada data-data yang berkaitan. So date ini pula kebetulan diorganize secara Amerika, iaitu dia terbalik-terbalik lah. Allahumma salli ala Muhammad. Dia terbalik-terbalik ni. 12 saya bulan 31 ni terbalik. Yang ni 10 bulan 1 terbalik. So ada date and time, date, time and date. Apa? Date month, date ni. Terbalik kong Dia terbalik kong. Okay, tak apalah. Kong kali kong kita ini semua bulan 1 punya data. Bulan 3 Ya, ada banyak. Bulan 12. Bulan 12 pun ada Bulan 12 macam mana boleh ada 2023 Oh dummy Konon-konon lah. Lain macam Kita dah jadi macam okey lah, tak apa. So cara dia tuan-tuan puan akan buka page yang baru. So I'm going to create a new page. So first of all gunakan balik dashboard tuan-tuan puan. So kita akan create a new page. Pergi pada page, dah create new page lah. Kalau anda ada nak buka dashboard baru pun tak ada masalah. So, masukkan data masing-masing. Patutlah saya punya slow. Saya tak on saya punya internet. So, I'm going to reload the data. So, data nak reload macam mana? Add data Ingat, add data. Followed by another one which is you insert your connector. So, in this case, my connector will be the Google Sheet. So, I'm going to copy the Google Sheet here. And then paste inside the URL. Okay, done Done. So, Google Sheet. After the Google Sheet, followed by the URL, paste your URL, and then add accordingly. Selesai. Pardon? Kalau pilih tadi tu je. Pilih data yang berkenaan saja. Boleh juga, tak ada masalah. Sebab saya punya data measles ni ada dah dalam drive saya. So, sepatutnya saya boleh panggil je lah. Kalau macam you all tak ada, you all kena buat seperti yang dimaklumkan oleh saya tadi Okay, next kita akan pergi pada page. Pada page ni kita ada button tambah. Kita boleh tekan butang page Dan pada page yang berikutnya ni, anda pun sebenarnya boleh menyeret ataupun drag to rearrange the page So, this one is map and graphic. Okay, the map and graphic. Okay, untuk map dengan grafik ni, pada data measles yang telah tuan-tuan dan puan masukkan tadi, anda nampak ada data measles atas, bawah pun ada data measles. So ini akan menyebabkan confuse. Pergi kepada manage data and added resources kat sini. You can delete lah mana satu yang tak berkenaan. So untuk memudahkan saya delete dua-dua. Upload baru. Ni add data sources yang baru supaya saya tak confuse Macam you all kalau tak ada isu ni tak payahlah. Macam saya ni tadi, seperti mana yang kawan kita maklumkan, betul, dia dah ada dekat dalam saya punya Google Sheet. So I can just call upon it because the Google Sheet is already inside my Google Drive. So that's why data-data kamu ni kalau boleh masukkan semua siap-siap dalam Google Drive. Okay, jelas Alright, dah siap yang ini, maka saya perlu perhatikan di sebelah atas ni ada satu trik yang saya tak tunjuk tadi, iaitu KKM ni, sebelah ni ada tulis pensel, nampak tak pensel tu? So kalau anda klik pensel ni, automatically sama macam anda pergi manage data resources. Faham tak? Yang ni. Sama je. If you go here, manage edit data resources, sebenarnya kalau you pergi kat sini, dia akan keluar juga benda yang sama. So, the first thing, KRM ini bukan KRM sorry. Kita akan pergi kepada measles. So, data measles ni ada yang utama anda perlu ubah. Dia hidayat, nampak? Dia dah jadi date. Okay, kemudian, address
address bukan isu kita. Okay, ni lat long Lat long ni saya mohon tuan-tuan puan pergi kepada geo and then focus on the lat long. Latitude and longitude. Okay, kemudian tuan-tuan puan boleh tekan butang done lah. Selesai. So we have already lat long, we have already the epic week and then we have date hidayat lah. So date hidayat ni tuan-tuan puan boleh masukkan lah dalam kotak ni. Cuba try tengok apa yang jadi. Just drag. So kita boleh nampak lah. The following data is already being appeared. Something like this Ni contoh saja data yang berkenaan. Maknanya data ni adalah, tak ada masalah. So next yang kita kena buat seperti yang saya tunjuk tadi adalah memasukkan 3 perkara utama, iaitu day, time, day, month dan juga year new day. So masukkan new day. Macam mana nak masuk new day? Extract. You are going to extract what kind of extraction that we want? Day from date hidayat date hidayat. So after you insert this function, maka dia akan extract day dekat dalam data kita. Yang pertama, selepas dah siap day nak buat apa? Buat new apa lagi? New month pula ya. Silakan new month month. So using the same function extract, but now the day are going to be changed into month month. Okay, followed by save button and done. So the last but not least is our next field ataupun new variable. We name it as new year. So same function except we are changing the day ataupun month kepada year. So ini adalah cara yang pantas lah saya buat ni. Sepintas lalu dia akan terus selesai di situ ya. Dan date dengan time ni untuk makluman tuan-tuan puan, anda juga sebenarnya boleh combine antara date atas dengan date bawah yang dipanggil sebagai blend, data blend. Data blend ni nanti anda boleh lihat dalam video YouTube saya. Saya akan cuba buat satu video YouTube yang berkaitan. Untuk setakat ini yang utama dulu. Kita ada 3 new. Kalau anda tak nak tahu okey tak okey, anda boleh masukkanlah new day, new time, new month dan juga new year. Masukkan. So kalau dia keluar value ni, maknanya isu yang macam tadi tu takkan ada lah. Maknanya isu yang kosong tadi tu akan dapat kita selesaikan. Jelas Itu just nak tahu je. Data tu function ke tak. Setakat ni jelas ke? Boleh dapat? Error Sekejap, cuba tengok. Just go into these pencils on the data here. For example, data missile here. And then you can go for the edit connection followed by the reconnect. Sebab kadang-kadang data tu mungkin dah berubah struktur kan. Daripada row kepada column dan sebagainya. So kita boleh tekan butang done dan continue lah seperti biasa. Same also goes to kalau you nak ubah kedudukan data tu. Sebagai contoh macam ni kan. Any missile is in community is text. Ini semua anda boleh tengok lah. Betul ke tak betul dia punya bacaan tu. Okay. Setelah selesai maka kita boleh tekan butang done. So next adalah kita akan buat map dulu. Okay. Dah sedia dah map? Map adalah add a chart. Kita akan ambil yang atas ni namanya bubble map. Bubble map Untuk map bagi tujuan geospatial dan juga dashboard ni, dia ada 2. Yang saya ajar anda ni baru peringkat 1. Apa dia? Ni peringkat 1. Dia ada peringkat kedua yang dipanggil sebagai Google My Map. Google My Map tu kemudian saya ajar ya. Okay, kat sini dia ada location based on nationality. So we are going to change this one based on the lat long. L-A-T long. Lat long. So lat long are going to be positioned like this. We have the France over here which is wrongly indicate. So please adjust according to the filter. Tekan butang add a filter. Kita boleh filter based on latitude. So mari kita tengok macam mana filter latitude saya ni. Filter latitude adalah dengan membuat satu filter namanya latitude exclude. Arahan dia adalah exclude. Asingkan, buang, tak nak kira. Latitude which is greater than 10. Semana latitude Malaysia ni sebenarnya tak boleh lebih daripada 10. Biasanya 3, 4, 5, 6 macam tu je. So whichever yang more than 10 is not within our boundaries lah. So we are going to click the save button. So the filter are going to be filtering our data. Okay. Kat sini. Awak tekan, awak tak ada lagi latitude kan? Awak tulis butang latitude. Sebab saya dah create filter saya ni. So kalau anda tak ada lagi, anda create kat atas ni namanya latitude. Anda bagi function dia exclude. Exclude maknanya buang latitude. Latitude. Anda tulis latitude. Okay, greater than. Lebih besar daripada 10. So maksudnya siapa yang 10.1, 10.2, semua tu greater than. Greater than 10. 10. Anda tekan save. Kemudian anda akan nampak lah map anda sekarang sudah berubah lah. Okay, kalau anda punya, sebab anda punya nationality. Ni awak change kat sini. Ni.
Siapa yang ada kesilapan, anda boleh ubah kat sini, gantikan kepada let long. Cari let long. Bila anda pergi let long, maka dia akan fokus ke sini. Okey, dapat Okey, next cuba pergi pada style. Pada style ni, untuk makluman, map anda ni anda boleh ubah kepada satellite. Satellite maknanya dia akan bagi satellite image lah. Okey, which one yang you preferred lah, up to you. Okey, kemudian anda boleh meletakkan matrices. Okey, pergi pada setup, dekat bawah ni kita ada matrices. Nampak tak? Kita ada tooltip, color dimension, size and color matrix. Betul So kat sini contoh you can include ataupun you can insert anything with regard to the score lah. Contohlah saya ambil cough Cough ni kalau dalam bahasa kasarnya pada data kita ni adalah 1 dan 0, betul? Jadi kalau tuan-tuan dan puan masukkan cough ni contoh ke dalam color dimension, maka dia akan adalah cough color lah 0 dan 1. Macam tu. So anda boleh change the color also lah. You can change the color based on the style over here. By allowing the different color ataupun based on the bubble layer. Okey, contoh lain. Ingat tak data-data kita ni kalau anda perasan. Okey, dia keluar macam ni kan 01. Keluar tak? Okey, cuba buat refresh. Kalau berlaku error, cuba buat refresh. Okey, saya tunjuk lagi sekali. Ni color dimension ni you can choose tau what color dimension that you want. For example, saya letak cough. So cough kita tahu ada 2, 0 dengan 1. Ada error tukar color lah. So color ni boleh tukar. Ni contoh. Color akan ditukarkan di mana? Di atas ini namanya kat mana tadi? Kat mana? Manage atas Atas. Ni manage dimension value colors. Ini kawan kita punya idea, bukan saya. Credit goes to him. So contohlah dimension value 1 dengan 0 ni kan. Anda tukarlah 0 ni nak tukar kepada color. Contoh saya buat color kelabu. Okay. So apabila color kelabu, so tak nampak lah kan. Nombor 1. Ni semua yang ada case kita. Nampak inilah taburan case yang berkaitan dengan anda kan duduk JKN kan. Anda duduk dalam helicopter view. So you are a very powerful of God. Staying there and pantau semua case-case yang ada. Ini untuk apa? Cough, betul? So tuan-tuan dan puan boleh juga buat untuk penyakit-penyakit yang lain. Okey, ini salah satu cara nak buat berdasarkan pada gambar rajah dan setahu saya dia tak banyak. Inilah kelemahan. Inilah kelemahan dashboard secara demikian inilah. Nanti saya tunjukkan dashboard menggunakan QGIS pula pada masa yang akan datang. Yang ini kalau anda tengok, maksudnya dia hanya boleh buat satu je, betul tak? So kalau anda nak banyak, macam mana nak buat? Saya saja tanya anda satu trik ni. Katakan anda nak buat banyak graf simptom tapi berbeza. Macam mana nak buat? Siapa tahu idea dia? Tambah apa? Pandai. Tambah chart lah. So anda boleh copy chart yang sama dan anda boleh letakkan contohnya di sebelah kanan atau kiri. Jadi anda ada duplicate lah. Duplicate chart. The first chart are talking about the cough. The second chart are talking about this and that lah. Ini adalah contoh bagi data-data yang berkaitan dengan geospatial. Okay, jelas Kalau contohnya anda nak lagi kan, anda kan macam Poyo, nak tambah lagi map yang lain. So you can include another one, which is located on the right here. Di mana cough ini anda boleh gantikan dengan apa? Fever. Okay. It depends on your importance lah. How important is your analysis. Macam ni kita boleh nampak lah memang majority dapat fever lah. Cough ni hanya sebahagian-sebahagiannya. Tapi dia tak relevan sangat lah untuk you all as a EH, environmental health. Biasa kita bukan tengok simptom sangat. Simptom adalah indikator kepada penyakit. Kita lebih banyak pada tengok risk. Apa dia? Risiko kan. Contohnya adalah risiko apa? Siapa tahu? Saya suka yang ni. Vaksin. Yes, vaccination stage. Kat sini kalau anda tengok kita ada vaccination status. So the most important part contohnya perhaps on the second map here, I'm going to insert the vaccination status inside the color dimension. So I can see much more preferred. Nampak? No dengan yes. And then in fact you can also changes the style. You boleh nampak lah kat mana orang ramai yang ambil vaksin, yang tak vaksin, yang anti vaksin, yang mana yes, kat mana dia punya infection dan lain-lain. So ini geospatial, nanti kemudian lah kita akan belajar. Data ni pun bagus untuk saya bincangkan nanti dengan tuan-tuan dan puan untuk kita buat kita panggil cluster analysis. Itu kemudian Okay, next Yang ni pun guna alamat pun. guna alamat pun boleh. Oh, hebat.
Memang hebat. Saya tak pernah jumpa kehebatan seperti itu. Betul, saya tak pernah try menggunakan selain daripada let long. Sebab sebelum ni saya try guna alamat. Tak tahulah, mungkin dia dah revise kan. Google dah semakin pandai. Jadi based on the address dia boleh baca. Saya sebelum ni saya try tak boleh. Macam mana? Ketepatan Data tu. Yelah, mungkin lah. Ketepatan data tu jadi ambiguous lah. Contoh kat sini maknanya kalau saya letak address, dia boleh baca juga Mari kita try Oh, memang hebat Memang hebat lah dia boleh baca. Memang hebat lah dia boleh baca Cuma nanti kalau anda gunakan geospatial, anda tak boleh buat apa-apa lah. Melainkan anda mesti ada let long. Let long mesti ada lah. Okay, tapi it's a good experience also and update yang saya baru tahu hari ni bahawa address juga boleh. Maknanya Google dah infiltrate our country lah. Quite significant lah. Sebelum ni tak boleh tau. Kita letak address unknown places. Please use the geometric system something like that lah. Yang macam dia mengatakan bahawa sebab masa tu adalah untuk Amerika je tak ada masalah. Address sampai ke granular. Now they are able to do it, which is you are very fortunate lah. Anda bersyukurlah pada Google walaupun dia faham-faham je Google kan. Okay, next adalah graph. Graph yang saya ingin encourage tuan-tuan dan puan buat adalah graph yang berkaitan dengan graph bilangan penyakit, iaitu menggunakan smooth line chart. Silakan. Smooth line chart ini saya akan letak dan saya akan mengadjust ataupun mengalihkan dapatan data asal ini bukan lagi pada dimension let long, sebaliknya kepada bukan pada date hidayat juga, tetapi kepada dimension yang berkenaan iaitu new date tadi new day. And then we are going to ni contoh new day, nampak tak? Bila anda tekan new day, record count dia adalah seperti berikut. Sebab ini adalah case yang positif kan, betul tak? Betul ke? Ini case positif kan? Ke case negatif pun ada? Okay, katakanlah data ni ada case negatif, apa nak buat? Kita nak tahu bilangan case je, apa nak buat? Ni soalan trik. Anda akan pergi kepada filter. Anda akan ambil case is equal to yes. Faham kan? Maknanya anda nak tunjukkan case punya bilangan. Okay, kalau kita tengok kat sini, kelakar kan data ni kan? So, macam mana nak elakkan kekelakaran pada data ni? Kita boleh tekan butang record count ini kepada new day. Dan kita akan jadikan dia ascending. So, by doing this, then it's going to be represent like this. Nampak record count. Ini adalah contoh data kita mengikut count lah. Contohnya pada 1 hari bulan. Ni Januari, bukan Januari ini new day kan. Ini adalah bukan bulan. Ini adalah based on day pertama. Okey, seterusnya tuan-tuan dan puan boleh juga untuk membuat apa lagi yang sesuai di sini adalah dipanggil sebagai slider. Ini saya nak tunjuk saja slider seperti yang saya bincangkan sebelum ni. Slider ni you boleh masukkan. Saya akan masukkan 2 slider utama iaitu new day. Okey, ni day. Kemudian saya boleh copy new day yang berkenaan ini kepada another one is new month. Okay. New month tukarkan new day ni kepada new month. Okay, so kita ada ada 12 bulan, betul kan? Kita ada 12 bulan dan kita ada 31 hari. Tengok bulan lah. Ada bulan yang 31 hari, ada bulan yang tidak berkenaan lah. Okay, yang ini saya boleh cantikkan pada posisi yang berkenaan. So, I'm going to stretch it out little bit. My smooth line chart like this. Okay, ini contoh berdasarkan case. Apa dia? Berdasarkan case. So, tuan-tuan boleh tak nak adjust chart ni untuk meletakkan berdasarkan misal kata nationality, kod negeri dan sebagainya. Jawapan dia adalah boleh. Contohlah anda nak letak add by district sebagai another dimension. So, you can also filter by another dimension of the Kuala Langat. Macam ni lah. Dia jadi pelik sikit lah kan. Sebab setiap tempat ada case, ada yang tak ada case. Contoh lain macam tempat kan. Yang common dekat sini, if I'm not mistaken, here is the tempat. Ini. Travel history. Travel history is a text. So you can also include the travel history inside the background dimension. So dia akan ada berbeza lah. Yang seperti yang ditunjukkan. Ini contoh healthcare facility, school, daycare, community, home, dormitory. Okay. Tapi tak nak pening, kita buat dulu chart macam ni. Chart ni dah keluar belum? Okay, kalau dah keluar, anda boleh tekan view dan anda boleh simulate lah. Contoh, saya akan tengok kepada hari pertama sampai hari ke-12 bagi bulan yang berkenaan. Ni contoh. Saya nak tengok pada 5 bulan. Ni contoh lah. Yang ini maksudnya daripada bulan 1 sampai bulan 5. Kalau saya nak bulan 5 sahaja, maka saya perlu buat macam ni. Faham tak? Ni bulan 5 saja. Maksudnya bulan 5
kita ada satu case pada 3 bulan, 5 bulan dengan 10 bulan. Nampak tak? Ini contohlah forensic data yang you want to understand in term of the overall lah. Contoh kalau macam anda nak tengok by bulan pun boleh seperti yang tadi. Ni contoh, bulan 5 kita ada berapa case? Kita ada 3, 5, 10 dan 20 hari bulan. Ini case-case dia. Okay, jelas. That is the function of the slider lah. Dan juga new date yang kita extract tadi. Slider tak dapat. Ataupun dia tak ada keluar. Macam mana? Oh, okay. Saya make a repetition. Ada setengah-setengah yang tak keluar Jadi, untuk menyesuaikan keadaan ini, saya delete semua lah. Balik semula. Delete. Okay. Kita akan pergi pada add chart tadi. Anda jangan ambil time series tau. Anda ambil yang bawah ni. Smooth line chart. Okay. Dan, kemudian anda akan drag. Ada sufficient spaces. Okay. Dia akan keluar seperti yang saya tunjuk. Okay. Dimension ni anda kena tukar kepada new date. New day. Tukar pada new day. Dia akan keluar. Dimension tu penting. New day. Okay. Dah keluar new day dah? Dah. Okay. Bawah ni, sort ni, tukarkan kepada new day juga. New day juga. Kita nak sort berdasarkan 1 sampai 31 bulan. Ini contoh. Ini berdasarkan case lah. Maksudnya, case being reported on the count basis lah. Tak keluar. Tak keluar juga. Okay. Kalau tak keluar, biasanya anda punya date hidayat ni kena dibuang. Buang date hidayat tu. Buang date hidayat. Okay, new day. Tak keluar juga new day. Record count. Okay, cuba masukkan anda punya record count. New day. Data Mizan lah. Betul. Data Mizan. Cuba tengok atas. Yang ni. Atas ni. Data Mizan. Okay. Data dimension bawah lagi. Exactly. Okay. Okay. Cuba anda ambil anda punya ni. Anda ambil anda punya new day. Masukkan new day. Ambil ke sebelah ni. New day. Buat new day lah. Drag sebelah sini. 10. New day anda 10. Okay. Kalau macam ni. Ini saya rasa ada kesilapan somewhere dekat atas ni lah. Date range ni. Date range ni sometimes kalau anda ada terletak date hidayat ni, dia takkan keluar tau. Untuk makluman lah, trik dia Date hidayat ni kalau anda terpilih apa-apa date range, maka dia tak akan terpilih. Dia akan keluar macam awak punya ni lah tadi. Count. Dia keluar 7. Awak punya keluar 7 Padahal data yang sama Okay lah, kita cuba lagi sekali. New day. Okay, saya buat lagi sekali Add a chart. Pergi kepada smooth line. Okay. Awak buang semua tau. Okay, lepas tu awak akan biarkan dia wujud lah. Okay, dia akan keluar. Cuba awak buat dulu let long. Smooth line chart. Yang dekat smooth line chart. Okay, dimension ni cuba awak biar ada let long. Ini jadi apa? Okay, saya dah tahu sebab apa. Sebab mungkin awak punya ni ada filter ni. Ada filter somewhere. Sebab kat sini nampak. Dia ada satu ni yang dia pilih. Kenapa ni dia pilih satu filter ni? Latitude. Tak apa. Ini memang betul. Awak buat greater than 10 tadi. Yang ini dia ada filter juga ke? Cuba tengok bawah. Tak ada filter. Yang ni. Cuba buang yang ni dua. Dia pergi balik sini. Record count. Record count. Record count. Okay. Nanti kejap lagi saya bantu. New day. Kita pergi kat new day. Sepatutnya dia jadi macam ni. Awak punya tak jadi Kalau tak, awak try refresh. Awak try edit connection. Okay.